Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna al-fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayah kama nawwarta al-ardu binurihi syamsik abadan abada birahmatika ya akramal akramin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Moga-moga dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Hadirin para penonton sekalian, pertama sekali kita bersyukurlah kepada Allah ya. Allah bagi nikmat pada kita, Allah bagi macam-macam kemudahan pada kita yang mana sering kita lupa. Sebab sifat kita ini, termasuk saya sendiri ya, kita ini sering kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita dah ada. Tapi kita sering memikirkan untuk mencari benda yang kita tidak ada. Kita lupa akan nikmat-nikmat yang sedang kita nikmati, yang telah kita nikmati, tapi kita lupa ataupun kita sering terfikir-fikir apa lagi yang aku belum dapat, apa lagi aku belum dapat. Lalu kita akan sentiasa frust, kecewa, berharap dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bersyukur dengan apa yang telah kita dapat daripada umur kita ke kanak-kanak sehinggalah umur sekarang ni, pasti kita akan rasa betapa besarnya rahmatnya, banyaknya pertolongan Allah pada kita berbanding dengan ujian yang kita pernah dapat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi moga-moga kita jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Baik, kali ini kita akan teruskan dengan hadis yang ketujuh yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' lil Mu'minin, permata bagi orang yang beriman. Dan hadis yang ketujuh ini ya, insya-Allah tajuk dia, topik dia adalah asas-asas keimanan. Asas-asas keimanan. Kita dah bahaskan pada sesi yang lepas tentang hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 bertajuk galakan berbuat kebaikan. Ya, mana kita recall sikit sebagai nak refresh balik apa yang kita belajar. Nabi sebut dalam hadis yang agak panjang, pada hadis yang ke-6 itu Nabi berpesan pada kita untuk melakukan kebaikan. Satu motivasi pada kita untuk melakukan kebaikan. Sebab apa? Ganjaran dia cukup hebat. Antaranya kata Nabi dalam hadis ini, Nabi kata, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Nabi kata, sesiapa yang memudahkan urusan orang yang susah, sesiapa yang memudahkan urusan orang yang susah. Orang susah ramai sekarang ni hadirin sekalian. Kadang-kadang kita tak kenal pun tapi kita nampak dia susah. Dan kita kena bantu mereka yang susah walaupun mereka kita tak kenal. Kita nampak orang di tepi jalan minta sedekah dan sebagainya, nampak dia kandung anak dan sebagainya, tolong mereka, mudahkan urusan mereka. Apatah lagi kalau kita kenal dia, nampak adik-beradik ke, saudara mara dan sebagainya, sepupu sepapak ke nampak susah, lebih aula kita tolong mereka. Sebab kata Nabi SAW, siapa yang menolong orang miskin, dia dapat satu pahala. Tapi kalau dia menolong kaum kerabat dia yang miskin, dia dapat dua pahala. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa pula begitu? Kenapa pula begitu? Kenapa tolong orang miskin dapat satu pahala, tolong kerabat yang miskin dapat dua pahala? Kata Nabi SAW, kalau seseorang itu menolong orang miskin, dia hanya dapat pertolongan kerana dia menolong tu. Kerana dia tolong orang miskin, dapat pahala pertolongan itu. Akan tetapi kalaulah dia menolong kaum kerabat dia yang miskin, seseorang itu akan dapat dua pahala. Satu pahala dia tolong orang susah yang miskin, yang kedua dia dapat pahala hubungkan silaturahim. Jadi kita kena tanya khabar. Dan mereka yang suka memudahkan urusan orang susah ini, apa kata Nabi? Ganjaran Allah cukup special. Nabi kata apa? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Subhanallah, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan juga akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Saya ulang ya, siapa yang suka tolong orang susah, mudahkan urusan orang yang dalam kesusahan, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan juga di akhirat. Ini satu benda yang besar ya. Sebab kita sentiasa berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Kita tak pernah tinggal dalam doa kita. Wahai Allah, atina, bagikan kami fid dunya, di dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan. Kita minta dua-dua benda ni. Tapi ia akan dapat, hadirin sekalian, dengan cara yang mudah jika kita memudahkan urusan orang lain. Dalam hadis yang ke-6 juga, kata Nabi SAW, Nabi mohon kita ataupun kita hidupkan rumah-rumah Allah dengan budaya membaca Al-Quran. Kalau sekarang ni masjid-masjid buyu min buyutillah, masjid-masjid, rumah-rumah Allah ini ditutup sementara untuk aktiviti pengimarahan, hanya dibenarkan beberapa orang sahaja. Kita jadikan rumah kita sebagai tempat untuk kita membaca Al-Quran, majlis ilmu dan sebagainya. Biar satu hari 30 minit ke 20 minit ke atau 10 minit sahaja selepas solat jemaah, kita buka Quran, baca ramai-ramai dengan anak isteri kita dan sebagainya. Apa kelebihan dia? Nabi kata, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Nabi kata Allah Azza wa Jalla akan turunkan ketenangan, kebahagiaan di mana berlangsungnya majlis ilmu, majlis Al-Quran tersebut. Dan subhanallah, wa ghashiyatuhumul malaikah, wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Majlis itu akan dikelilingi oleh malaikat dan diturunkan rahmat ke atas dia. Ini satu benda yang amat besar. Ini hadirin sekalian yang terdapat dalam hadis yang ke-6 yang membicarakan galakan berbuat kebaikan. Baik. Pada kali ini kita akan terus pergi pada hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini tajuk dia adalah asas-asas keimanan. Yang mana hadis ini Nabi ceritakan tentang asas-asas yang perlu ada dalam diri kita sebagai orang beriman. Asas-asas untuk kita mantapkan keimanan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita baca hadis ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal iman, man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imana lah. At-taslimu li amrillah, war-ridha bi qada'illah, wat-tafwidhu ila Allah, wa tawakkulu 'ala Allah, wa sabru 'inda sadmatil ula. Saya ulang ya. Khamsun minal iman, man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imana lah. At-taslimu li amrillah, war-ridha bi qada'illah, wat-tafwidhu ila Allah, wa tawakkulu 'ala Allah, wa sabru 'inda sadmatil ula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 asas keimanan. 5 asas keimanan. Siapa yang tidak ada salah satu daripadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sempurna iman dia. Bagaimana kita nak jumpa dengan Allah nanti jika iman kita tak sempurna, hadirin sekalian? Makna kata kita kena ada semua benda ni, kalau tidak pun salah satu daripada benda ni. Apa kata Nabi? Yang pertama, at-taslimu li amrillah. Yang pertama, kita kena serahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Kehidupan kita ini, apa sahaja pekerjaan kita, apa sahaja perjalanan kehidupan kita, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin, subhanallah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita merasakan kita yang bagi makan pada diri kita. Kalau aku tak kerja ni, aku tak dapat makan. Kita rasa begitu. Kalau aku tak kerja ni, aku tak dapat gaji lah. Kita tak rasa bahawasanya aku bekerja ni atas ihsan Allah, atas nikmat Allah, dan Allah bagi gaji pada aku. Sebab tu mereka yang menyerahkan urusan kehidupan dia semuanya kepada Allah, mereka ini sesekali tidak akan culas dengan Allah. Culas bagaimana? Mereka kerja, masuk pukul 8.30, keluar pukul 5.30 contoh. Masuk kerja, bila mana sampai waktu zuhur, mereka akan tinggalkan kerja, solat. Sebab apa? Mereka rasa perlu ada rasa syukur ataupun hubungkan jiwa mereka dengan Allah. Refresh balik hubungan dengan Allah. Masuk waktu salat, berhenti salat, ibadah kepada Allah, jumpa Allah, luah pada Allah, sujud pada Allah, rukuk pada Allah.
mohon doa kepada Allah dan sebagainya. Ini mereka yang menyerahkan urusan seharian mereka, everything, urusan hidup mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, warridha biqada'illah. Mereka yang rela dengan qada Allah Azza wa Jalla. Kena rela dengan segala qada yang Allah tetapkan pada kita, hadirin sekalian. Qada ni satu benda yang kita wajib imani. Sebab apa? Dia terdapat dalam rukun iman. Qada dan qada ini rukun iman yang terakhir. Makna kata kita kena reda dengan apa sahaja yang Allah bagi pada kita. Baik ia berbentuk nikmat, baik ia berbentuk bala dan sebagainya, ujian, kita kena reda. Dan reda ataupun qada ini, hadirin sekalian, ada dua. Kita semua tahu ya. Qada mubram dan qada muallaq. Apa dia qada mubram? Qada mubram adalah qada yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak boleh berubah dah. Tak boleh berubah. Contohnya Allah tetapkan kita, qadakan kita menjadi seorang lelaki. Maka lelakilah kita. Tak boleh nak tukar jadi perempuan dah. Kalau Allah takdirkan kita jadi perempuan, maka perempuanlah kita. Tak payah nak jadi lelaki. Yang lelaki pula jangan sibuk jadi perempuan, pergi make up sana make up sini, pakai sana pakaian perempuan dan sebagainya, cucuk sana cucuk sini, tak payah. Semuanya Allah dah tetap dah, tak boleh nak tukar. Yang kedua, qada muallaq. Qada muallaq ini, hadirin sekalian, qada yang boleh berubah. Contohnya contohnya hadis Nabi SAW. Nabi kata sesiapa yang nak diluaskan rezeki, maka dia kena hubungkan silaturahim. Makna kata rezeki itu boleh berubah dengan apa? Dengan cara hubungkan silaturahim dan sebagainya. Itu apa qada muallaq yang boleh berubah. Apa yang penting, hadirin hadirat sekalian, kita kena reda. Kita kena reda. Sebab tu qada ni satu benda yang mana kita sebagai orang beriman, kita kena serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena serahkan kepada Allah selain kita berusaha. Contoh ya, ada orang tanya, Allah dah takdirkan kita jadi ahli neraka, ahli syurga dan sebagainya. Kenapa Allah tak takdirkan kita terus jadi ahli syurga? Tak pening kepala. Kena beramal, kena ibadah, kena minta doa, kena buat kebaikan. Kan mudah. Kalau Allah tulis terus semua orang jadi ahli syurga. Hadirin para penonton terahmati Allah Azza wa Jalla. Allah anugerahkan kita satu benda yang bernama akal. Akal yang boleh membezakan yang baik dan yang buruk. Lawan kepada akal ini namanya nafsu. Akal ini, lawan pada akal ini yang mana akan memberi cabaran kepada pengetahuan kita benda tu baik, benda buruk adalah nafsu. Nafsu ini yang akan menjadi musuh kepada iman. Nafsu yang akan menjadi musuh kepada iman. Dengan akal yang Allah Azza wa Jalla bagi ini, Allah suruh kita fikir, mencuri itu perbuatan jahat, lalu iman kata tak boleh buat, lalu kita tak buat. Dia boleh mengubah. Dia di atas pada kita, hadirin sekalian. Sebab tu kalaulah di sekolah kita boleh tanya, kenapa cikgu, seorang cikgu kena bagi markah pada anak murid dia? Kan mudah kalau cikgu luluskan semua anak murid dia, semua dapat A semua, tak payah nak ada B, C dan D. Kenapa? Cikgu buat anak-anak murid dia bagi markah. Bila ada peperiksaan, bagi markah. Yang ni dapat A, dapat B, dapat C dan sebagainya. Tidakkah mudah kalau cikgu buat semua dapat A? Cikgu buat ujian, peperiksaan, kenapa? Kerana cikgu dah bagi akal. Cikgu dah ajar anak-anak murid bagaimana 2 tambah 2 jawapan dia 4. Kalau anak murid jawab 4 dapat A, kalau anak murid jawab 1 dapat C ataupun salah. Cikgu dah mengajar. Cikgu dah bagi petunjuk dan sebagainya. Cikgu dah bagi hidayah dan sebagainya dari segi pendidikan. Ada ujian untuk uji balik pengetahuan ataupun keimanan anak murid pada apa yang cikgu ajar. Begitulah tamsilan ataupun contoh kita nak kiaskan. Allah dah bagi kita nikmat, Allah dah bagi kita akal, Allah dah bagi kita iman. Allah bagi ujian sama ada nak tahu kita ni benar-benar orang beriman ataupun kita orang munafik dan sebagainya. Hadirin, apa yang paling penting? Redha dengan qada Allah Azza wa Jalla. Apa sahaja Allah bagi pada kita, kita redha. Dan redha itu akan membuahkan rasa ketenangan sebenarnya dalam diri kita. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, asas keimanan, wa tafwidhu ila Allah.
menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi menyerahkan urusan kepada Allah, ni menyerahkan diri kita ini kepada Allah. Hadirin, kita ni hamba Allah. Kita ini hina. Kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak ada apa-apa melainkan dengan rahmat Allah. Hadirin, jangan sesekali kita merasakan kita hebat. Jangan sesekali kita merasakan kita yang bagi makan pada diri kita. Ada orang merasakan bila dia kerja sedap, dia kerja kaya dan sebagainya, dia ada harta yang banyak, lalu dia kata apa? Aku yang bagi makan pada kamu. Dia kata aku yang cari rezeki, aku yang usaha lebih-lebih dapat duit. Kalau aku malah, kamu tak dapat makan. Kita bagi tahu pada adik-beradik, anak-anak dan sebagainya. Ini perangai ataupun akhlak mereka tidak ada iman. Sebab apa? Sebab apa? Seseorang yang menyerahkan diri dia kepada Allah, dia hanya Allah yang memberikan segala-galanya pada dia. Kehidupan dia, rezeki dia, anak-anak dia, everything yang dia dapat adalah daripada Allah. Malah dia tak rasa dia ada apa-apa. Sebab tu orang yang hidup dia menyerahkan diri kepada Allah, dia tidak akan jadi seorang yang kedekut. Dia merasakan duit dia dalam poket ini bukan milik dia, tapi milik Allah. Bila milik Allah, dia kena sharing dengan orang lain sebab bukan duit dia. Lalu dia mudah untuk bagi infak. Nampak tabung surau, dia bagi infak. Nampak orang susah, dia bagi sedekah. Malah kadang-kadang untuk dia tak berbaki pun. Sebab apa? Dia yakin Allah akan ganti balik kerana duit yang ada, harta yang dia dapat, kemudahan dia dapat, kemewahan dia dapat adalah daripada Allah, bukan daripada dia. Lantas bila dia serahkan diri kepada Allah, Allah subhanallah akan kayakan lagi dia, mudahkan lagi urusan dia. Sebab tu hadirin sekalian, kita tak pernah jumpa fakta orang yang bersedekah akan jadi muflis. Tak pernah. Orang muflis biasanya orang tak bayar zakat. Orang muflis biasanya orang yang kedekut. Orang muflis biasanya dapat harta dengan cara yang tak barakah. Tapi orang yang bersedekah, infak, Allah akan ganda, tambah lagi rezeki dia. Ini fakta. Sebab tu kita kena sedar diri, menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, hadirin sekalian, kata Nabi, kena ada tawakal. Wa tawakkulu 'ala Allah. Kena bertawakal kepada Allah. Hidup ini ya, bila kita dah usaha yang terbaik, kita bertawakal pada Allah. Kita usaha yang terbaik, kita bertawakal pada Allah. Apa makna tawakal sebenarnya? Tawakal ini kita mewakilkan Allah. Kita mewakilkan Allah untuk selesaikan masalah kita. Kita menyerah ataupun mewakilkan Allah untuk sembuhkan penyakit kita. Kita dah berubat sana sini dan sebagainya, kita serah pada Allah. Nak ceritanya hadirin sekalian, Allah pasti akan mudahkan urusan kita, selesaikan masalah kita. Sebab tu tawakal itu penting. Tawakal itu amat penting. Sebab bila kita serahkan pada Allah, sebenarnya kita serah pada Allah yang paling terbaik, yang amat terbaik, yang maha terbaik, yang akan menyelesaikan urusan kita dengan cara yang paling baik. Ini satu benda yang amat penting. Dan yang kelima, hadirin sekalian, kata Nabi SAW, asas keimanan yang perlu kita ada, wasabru 'inda sadmatil ula. Kita kena sabar dengan apa sahaja ujian ataupun di permulaan ujian bala yang Allah Azza wa Jalla bagi pada kita. Hadirin, hadis ini sebenarnya kalau kita muhasabah, dia bertepatan dengan keadaan kita sekarang ni. Keadaan kita diuji dengan pandemik COVID-19 ni. Keadaan kita diuji dengan mungkin ada yang kena buang kerja. Keadaan kita diuji dengan pelbagai ujian kesakitan dan sebagainya. Ada yang positif COVID-19 dan sebagainya. Hadirin sekalian, ini merupakan satu motivasi pada kita. Asas-asas keimanan yang perlu ada pada kita. Walaupun kita diuji, kita kena serahkan urusan kita kepada Allah. Kita kena redha dengan qada Allah. Kita kena serahkan diri kita kepada Allah. Kita kena bertawakal kepada Allah. Dan kita kena sabar atas segala apa yang Allah bagi pada kita. Dan kesabaran inilah the main point yang amat penting yang menjadikan kita akan dapat bertawakal pada Allah. Dengan sabar kita dapat serahkan diri kita kepada Allah. Apabila kita sabar, kita dapat menyerahkan urusan kerja kita, kehidupan kita kepada Allah. Dan apabila kita sabar, maka akan datang redha dalam hati kita bahawasanya setiap ujian itu adalah hadiah daripada Allah sebenarnya.
Setiap ujian yang kita dapat sebenarnya adalah daripada Allah, hadiah daripada Allah Azza wa Jalla, dan membuatkan kita untuk bermuhasabah, seronok untuk bermuhasabah, bersemangat untuk bermuhasabah, dan menjadikan kita hamba yang makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekurang-kurangnya kita kena ada salah satu sifat ini. Kalau kita ada semuanya dan kita cuba untuk ada semuanya, insya-Allah kita jadi hamba yang paling dekat dengan Allah. Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Nabi. Dia hidup pada zaman Nabi dan Allah panjangkan umur dia. Dia hidup sehinggalah zaman Sayyidina Osman bin Affan. Satu hari dia sakit, dia sakit. Bila dia sakit, Sayyidina Osman pergi ziarah dia. Sayyidina Osman ziarah dia. Lalu Sayyidina Osman tanya dia, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang menimpa kamu? Apa yang menimpa kamu?" Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? "Aku ditimpa akan dosa aku sendiri." Dia sakit tu. Dia tak kata aku sakit demam ke, dia tak kata aku menderita ke, dia tak meraung ke, tidak. Bila ditanya apa yang menimpa kamu, dia kata aku ditimpa dengan dosa aku sendiri. Ini kualiti para sahabat Nabi. Mereka merasakan ujian, kesakitan, bala, penderitaan dan sebagainya adalah kerana dosa mereka. Mereka beranggapan dosa mereka banyak, hati mereka kotor dengan dosa. Ni para sahabat ni rasa begitu. Lalu mereka kata, ini kerana dosa aku banyak ni, aku sakit ni. Aku ditimpa masalah kerana dosa aku banyak ni. Lalu bila dia rasa dia dosa banyak, dia rasa dia jauh daripada Allah, ujian tersebut, bala tersebut menjadi turning point untuk dia kembali kepada Allah. Itu yang kita kena buat, Allah dan sekalian. Diuji dengan COVID-19 ke, kena buang kerja ke, sakit ke, anak-anak tak boleh pergi sekolah ke, gadget tak cukup kat rumah dan sebagainya, kita try the best. Apa pun kita kembali kepada Allah. Pasti Allah akan selesaikan masalah-masalah kita. Walaupun Allah Azza wa Jalla tak selesaikan di dunia, pasti ada ganjaran besar di akhirat. Inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan itu pasti ada kesenangan. Dua kali Allah ulang dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan yang kita alami, pasti ada kesenangan yang di sisi Allah sahaja yang tahu. Moga-moga kita tergolong dalam golongan mereka yang bersyukur dan mereka yang mempunyai asas-asas keimanan yang diperincikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Mohon maaf jika ada kesilapan dan sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.